Baik, kita bersua kembali. Untuk topik kali ini kita juga nak bercakap tentang ketagihan internet dan kesannya kepada pengguna internet. Sudah pasti kita sudah maklum, Malaysia merupakan antara pengguna internet dan juga media sosial yang tertinggi di rantau ini. Jadi ini menggambarkan bahawasanya kebergantungan kita pada aspek media sosial dan juga kebergantungan kepada internet itu juga amat tinggi. Dan untuk itu, sekali lagi bersama kami melalui talian Skype pagi ini, Lieutenant Ketua-Besara Mustafa Ahmad yang merupakan Naib Presiden Kanan Bahagian Outreach dan juga Pembangunan Kapasiti Cyber Security Malaysia. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih juga kerana telah memberi peluang. Sekali lagi, 2 minggu lepas kita menceritakan tentang buli cyber dan pada pagi ini saya rasa kita katakan internet dan kesan pengguna internet. Jadi satu topik yang kata memang relevan pada waktu ini untuk tontonan kepada penonton TV1 sebab Indonesia terutamanya. Ya, baik Tuan, untuk kita memulakan perbualan kita, mungkin molek untuk kita mulakan tentang isu-isu ketagihan internet ini. Sudah pasti ada bezanya tentang menggunakan internet dalam waktu yang berpanjangan, ketagihan dan juga obsesi, kerana ketagihan ini merupakan satu fasa dan juga peringkat pelakuan manusia yang mana tidak boleh tidak mesti ada perkara itu dan mesti bergantung kepada perkara itu. Jadi apa yang boleh Tuan gagaskan berkenaan tentang aspek ketagihan internet dan bagaimana kita mengenali perilaku ketagihan internet ini, Tuan? Baik, terima kasih Cik Ismail. Jadi memang ketagihan internet ni adalah satu, bukan nak katakan fenomena yang baru, dia dah lama dah. Internet telah berada bersama kita dah 20 tahun dah. Dan ini saban hari kita menceritakan tentang ini. Tapi saya nak memberikan definisi, apakah sebenarnya yang dikatakan ketagihan internet tu. Tapi saya kena qualify myself, saya bukannya ahli psikiatris, tetapi setelah kajian-kajian saya lihat dan juga literature yang kami telah lalui, ketagihan internet ni adalah satu gangguan psikologi yang menyebabkan seorang itu menghabiskan terlalu banyak masa pada komputer atau gadget digital sehingga menyebabkan persekitaran sosial mereka terkesan ke atas kesihatan, gangguan terhadap pekerjaan dan juga menimbulkan masalah kewangan serta hubungan sosial. Jadi perkataan addiction tu berkaitan daripada perkataan Latin yang maksud sikap tertumpu kepada sesuatu dengan kadar yang berlebihan dengan kehilangan mampuan untuk memilih secara bebas. Jadi bermakna dirinya dah terkawal tanpa internet, tanpa berada di depan peranti. Hidupnya resah, gelisah, gundah gulana dan banyak perkara benda yang tak kena. Jadi kami di Cyber Security Malaysia telah melihat bahawa ketagihan internet ni antaranya jenis-jenis yang kita kategorikan dengan internet adalah yang pertama ialah gaming online. Sentiasa nak main game, sentiasa nak berada depan ni dan menyuburkan satu dan menjadi sebahagian hidup mereka terutamanya pada kanak-kanak, remaja. Keduanya ketagihan maklumat. Nak sentiasa nak tahu information tapi melalui internet dan apa yang ada di paparan, apa benda yang di peranti semua itu semuanya diambil untuk menjadikan sebahagian daripada informasi atau untuk mereka ini. Dan ketiganya ketagihan itu komputer, celik matanya mesti ada komputer atau mesti ada peranti. Dan keempat yang kita risau sekarang ini ialah ketagihan seksual atau pornografi sebab nak katakan apa ni di internet ataupun peranti kita tu memang mudah untuk kita pergi tempat itu dan bila mereka telah pergi ke tempat tersebut jadi suka pula, jadi orang kata tersangkut, bergantung. Dan kelimanya ketagihan hubungan cyber, sentiasa nak berhubung tetapi melalui peranti-peranti tertentu. Dan akhir sekali yang kita duk risau juga ni ialah ketagihan media sosial, sentiasa nak tengok apa yang dipaparkan, apa yang diuploadkan dan like dan semuanya. Ini yang perkara-perkara yang menjadi orang kata satu fenomena dalam kehidupan masyarakat di Malaysia pada waktu ini. Tuan, dalam situasi bila mana kita berada dalam kawasan kediaman, mobiliti juga sangat terhad, ramai juga yang mengatakan kalau kita beli secara online ia lebih selamat, tapi masalahnya pembelian keperluan itu beralih ke pembelian kehendak dan macam tuan sebut tadi seperti mana gaming dan juga aspek lain ia membawa kepada masalah keuangan. Dalam aspek ini kadang-kadang kalau kita cuba meletakkan disiplin kepada diri sendiri pun tidak semudah yang ingin dicapai. Intervention ataupun proses masuk campur oleh ahli keluarga ataupun rakan-rakan terdekat ini bagaimana boleh dilakukan supaya ini dapat dikawal dan dalam masanya akan datang dapat dipulihkan?
memang orang kata, dan ketegangan internet untuk Puan Zaliha telah ditarifkan sebagai satu penyakit mental. It is a mental health issue yang mana dan pada waktu ini memanglah kita dalam PKP ini we are spending, kita telah spend banyak time on the internet dan semuanya adalah melalui dengan klik dengan apa so on and so forth. Jadi bermakna di sini dengan adanya pembelian betul-betul. Jadi intervensi yang penting di sini ialah ahli keluarga. Yang pertama sekali dia kena mengaku bahawa terdapat masalah. Masalah yang kesan buruk ni, yang dikatakan tentang aspek fizikal dan mental ni lah. Memang dia mengatakan bahawa dia tak sedap dalam keadaan yang begitu kegusaran jikalau tidak membeli, jikalau tidak membuat sesuatu pembelian. Dia dah macam nak dikatakan sebagai satu tamsilan ataupun sebagai analogi ialah kita macam merokok ataupun yang ni. Merokok tu kalau tak ada rokok tu memang dah rasa tak kena. Kalau kita buat kerja pun kalau kata tanpa rokok tu telah menyebabkan perjalanan kerja tak begitu bagus dan tak begitu lancar. Begitu juga lah dengan internet. Jadi bermakna dengan adanya kesalahan kewangan yang berlaku bahawa dia macam kompulsif untuk membeli sesuatu di atas talian. Walaupun pembelian tersebut mungkin tidak perlu. Jadi pada waktu PKP pada waktu ini dengan keadaan yang orang kata kita semua dalam rumah nak membeli kadang-kadang roti canai ke breakfast, untuk lunch pula untuk makan tengah hari, nak beli nasi apa yang lain tu semuanya melalui talian. Memang digalakkan, tetapi kita kena ada orang kata berpada-pada. Kita mesti melihat adakah saya ni termasuk dalam golongan-golongan yang telah ketagih melakukan suatu benda tu. Kalau tak ada buat tu benda the whole day is not right, atau satu hari dah tak seronok. Ini bermakna kita kena lihat. Begitu juga kepada ibu bapa dan kepada orang adult, orang dewasa. Kita kena lihat bangun tidur tu celik mata, apa yang kita pegang dulu. Itu kita kena lihat. Jadi bermakna di sini kita kena ada macam intervensi juga untuk diri kita, kawal diri kita. Iaitu janganlah mula-mula pagi-pagi lagi dah buka celik mata, terutamanya terus akan pergi pegang telefon bimbit, ialah untuk melihat kepada mesej-mesej. Tapi why not kita tunggu dulu, kita buat perkara lain dulu. Kenapa tak nak menjadikan dia sebagai sebahagian daripada hidup kita dan menjadi kita ketagih pada tersebut. Jadi masalah dalam saya tengok dalam ahli psikologi mengatakan bahawa benda-benda ketagihan ni dalam otak kita ni ada satu hormon yang dikatakan dopamin. Bila ada benda tu, maka dopamin ni akan dikeluarkan, maka dan kita akan rasa lega, akan rasa seronok, dan ini yang kita kena berjaga-jaga supaya kita boleh mengawal dopamin tersebutlah, bukanlah dengan adanya peranti-peranti, dengan membuka dengan pergi kepada social media barulah kita merasa selesa pada hari tersebut. Jadi ini adalah dikatakan intervensi-intervensi yang perlu kita ada pada waktu. Tuan bercerita juga tentang ketagihan internet ini, aspek-aspek tentang kesahihan dan juga pengesahan kepada berita-berita dan juga info yang disampaikan itu juga sudah menjadi satu peringkat perbahasan. Kerana ketika ini di internet, apa yang sampai dahulu, what come first adalah itu yang diperakui sebagai benar, itu yang akan diterima sebagai benar oleh masyarakat tanpa melihat mungkin fakta-fakta yang berkaitan ataupun mungkin maklumat-maklumat secondary yang boleh menyokong ataupun boleh membangkang fakta-fakta yang diterima tersebut. Jadi dalam perihal kepada kita melihat kepada internet ini telah pun meletakkan apa yang datang dahulu sebagai benar, bagaimana Tuan melihat ini satu threat ataupun ancaman juga kepada pemahaman masyarakat kita dan juga pembentukan masyarakat kita terhadap penerimaan berita yang benar? The rule of thumb, asasnya basically apabila berlaku dalam apabila kita mendapat suatu berita, easy said than done lah, kita senang sebab masalah kita itu bila kita mendapat suatu berita,
memang betul kita tabayun dulu, kita lihat dahulu lihat kepada benda ialah source dia ataupun dari mana datangnya. Dan kalau kata the rule of thumb is if it's too good to be true, it's not true lah. Kalau terlalu orang kata macam nak kata ini macam tak betul, memang tak betul. Kita tanya naruri hati kita lah. Ini menyebabkan orang kata dan tapi tambah pada waktu ini dengan kita terperap dalam rumah, terpenduduk. Jadi kadang-kadang the source of news kita selain daripada yang ada RTM1 dan juga pada berita yang kita ada dan juga yang lain media, ini adalah merupakan unsur ataupun source berita kita. Tapi itulah kita sebagai pengguna internet kena gunakan dengan berhemah, kena melihat bahawa cek dulu sama ada berita-berita itu benar atau tidak. Dan kadang-kadang masalahnya where do we di mana kita letakkan garis titik itu untuk kita nak membezakan mana yang benar. Kerana sekarang ni orang terlalu pandai untuk untuk mengabui mata rakyat dengan berita-berita dikatakan sebagai propaganda lah, berita yang lain-lain. Kadang-kadang saya pun terkejut dengan berita-berita yang ada pada waktu ini. Dan itu kita sebagai pengguna internet yang paling mula-mula kita ada, kita tunggu dulu, lihat dulu, jangan kita sebarkan kalau kita rasa benda tu bukanlah satu benda yang sahih. This is very important. Dan ini adalah sesuatu di mana dilihat kalau di negara jiran kita di Singapura, mereka sedang mengadakan satu pertandingan untuk mengadakan apps yang boleh membezakan apakah palsu, apakah berita sahih. Dan inilah saya rasa ini patut suatu perkara yang perlu kita lihat. Kalau tak dapat melalui orang kata kandungan, kita kena buat melalui teknologi yang sedia ada. Sebab saya rasa teknologi yang sedia ada dengan adanya kecerdasan otak, AI dan juga lain, saya rasa boleh membezakan dan boleh memberikan orang kata perkara itu sama ada ianya palsu ataupun tidak. It can be done. Tuan, kalau diambil contoh baru-baru didedahkan dalam satu laman akhbar yang mengatakan ada anak yang terlalu sibuk main game sampai mengabaikan ayah nak pergi ambil vaksin. Begitu ketagihnya dengan online gaming. Dan dari segi kesedaran institusi di rumah itu, kepimpinan melalui tauladan, Tuan, ya, kita selalu limitkan untuk anak, you ada screen time, you ada limit. Tapi tengok ayah dengan mak pun sepanjang masa berada dalam talian. Jadi apa yang boleh dilakukan dari peringkat atas itu sendiri supaya apa yang dipelajari oleh anak ini semuanya berada pada tahap yang sebaiknya? Baik, terima kasih Puan Zahra. Very good question. Jadi kita lihat orang kata kami di Cyber Security Malaysia kita keluarkan garis panduan sebagai satu ikrar kebapaan, di mana yang pertama ibu bapa mestilah proaktif, iaitu mereka mesti mencipta dunia dalam talian yang selamat untuk anak-anak mereka. Dari masalah yang saya macam cakap tadi, lupa nak hantar mak bapak ke vaksin oleh kerana terlalu sangkut kepada gaming online. Tapi itulah itu dia orang kata dah memang orang dewasa ni memang susah sikit lah. Tapi pada ibu bapa di luar sana yang mempunyai masih anak-anak, saya pun mempunyai 5 orang anak, kadang-kadang saya risau juga anak-anak saya dalam bilik tu, mereka kadang-kadang berbelas-belas jam dalam tu gaming je. Itu yang satu yang saya kerisauan tu, gaming ni terlalu dia dapat sangkutkan orang tu. Jadi dia perlu yang pertama, daripada awal-awal lagi ibu bapa proaktif, perlu memiliki harta yang betul dan jelas untuk melaksanakan garis panduan kepada cyber dalam diri. Kena set the guideline awal-awal. Yang keduanya, mendidik. Jadi ibu bapa celik cyber, ketahui ciri-ciri peranti anak anda, cuba pelbagai aplikasi dan adakan yang penting ialah untuk memasang kawalan. Ketiganya, mereka bersahabat. Always be a friend. Jangan jadi you can follow but you don't stalk. Jangan jadi orang kata stalker. Dan mengawal sedia, iaitu pantau kewujudan mereka di internet bersama-sama, macam saya cakap tadi, jadi follower, jadi friend, jangan jadi stalker. Dan they have to menunjukkan satu ciri-ciri kepimpinan kepada anak-anak mereka. Because ini menjadi dia menjadi contoh, dia menjadi teladan kepada anak-anak. Janganlah kita sampai dekat meja makan pun kita masih lagi bawa nama telefon bimbit. Janganlah kata anak-anak kita semua, mereka sebab akan melihat kita tu, dia
kita ni sebagai role model. Ya, lihat kita apa kita lakukan, ini yang mula-mula. Jadi yang penting di sini intervensi daripada awal-awal, dan jangan mereka orang kata hook ataupun menyangkutkan diri mereka kepada internet tersebut, kepada gaming terutamanya, supaya mereka orang kata daripada awal-awal dah ada intervensi. Dan kalau dah terlambat dah macam ni, ini yang banyak jadi orang kata remaja-remaja sekarang ni memberontak, melakukan perkara yang murung. Kan ini yang kita kena mengetahui pada waktu ini. Ya, baik, apa yang baik kita ambil daripada internet itu dan juga apa yang buruk kita sama-sama hindarkan, juga kita sama-sama elakkan. Terima kasih kepada Lieutenant Colonel Bersara Tuan Mustafa Ahmad kerana bersama dengan kami untuk perkongsian berkaitan tentang ketagihan internet dan ancamannya kepada pengguna internet. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Teknologi ini teknologi sepatutnya membantu dan juga meningkatkan produktiviti. Namun itulah berbalik kepada aspek disiplin dan juga pengaruh di sekeliling. Apa yang mengajar ataupun membentuk personality ataupun kepribadian kita, itu yang membawa kepada progres seterusnya. Selamat Pagi Malaysia berakhir di sini. Jangan lupa juga untuk langsung dari Parlimen mesyuarat khas sidang Dewan Rakyat yang akan membentangkan sudah pastinya Pelan Pemulihan Negara, insya-Allah dalam program kesihatan, vaksinasi dan juga pemulihan dan juga Pelan Pemulihan Negara yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat nanti. Apa-apa pun sama-sama kita saksikan perkongsiannya di Dewan Rakyat. Kita lengkapkan imunisasi dan juga sokonglah program imunisasi dengan pendaftaran untuk kita tingkatkan dari semasa ke semasa. Semoga dengan program dilengkapkan ini kita boleh menjalani kehidupan seperti sebelum ini, insya-Allah. Dan bagi pihak penerbit kami, Irwan Abu Talib, semua kru Selamat Pagi Malaysia, terima kasih kerana mengikuti siaran kami. Teruskan menonton TV1. Klip khas ini, nyanyian dari rumah berita dari rantau, kita berikan untuk anda. Jumpa lagi esok dalam Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum.